Salam sejahtera semua, nama saya Tam Hai Chong dan saya berada dalam kumpulan A6 dan filem yang kita memiliki adalah Cleopatra 1963. Kumpulan kita mempunyai 8 ahli-ahli yang bernama Hosjet, Noh Hamiza binti Osman, Chia Yujin, Mamit Kao, Lee Jin Yen, Candice Lee Ying Si, Teo Ying Xuan dan saya Tam Hai Chong. Video ini akan mencapaikan unsur-unsur tamadun, faktor-faktor kelahiran atau kemerosotan dan juga ulasan kita dalam filem Cleopatra 1963. Nama saya Manmit Kaur dan saya akan cakap tentang unsur ketamadunan. Terdapat banyak unsur ketamadunan dalam filem Cleopatra. Unsur yang pertama ialah pembangunan ilmu dan penghayatan nilai. Sebagaimana yang dipaparkan dalam filem, Cleopatra merupakan seorang manusia yang bijak, beryakinan dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ciri personaliti Cleopatra yang paling menonjol ialah keyakinan dirinya. Seterusnya, Cleopatra juga pandai bertutur dalam 9 bahasa yang berlainan. Selain itu, Cleopatra menganggap dirinya sebagai dewi dan dia mengamalkan seni pentas untuk menarik sekutu yang berpotensi untuk meningkatkan kedudukan syurganya. Unsur tamadun yang saya memiliki adalah seni bina. Dalam filem Cleopatra, apabila Julius Caesar balik ke Rome selepas kelahiran anaknya dengan Cleopatra yang bernama Caesarion, Julius Caesar telah menggunakan masa 2 tahun untuk kembali. Oleh sebab dia berjuang sepanjang jalan dan tindakan ini juga membawa dia nama diktator seumur hidup selepas dia hadir ke Rome. Apabila Cleopatra mengetahui bahawa peristiwa ini, dia telah menghantar gurunya Sosigenes pergi ke Rome untuk meminta Julius Caesar mengadakan sambutan upacara untuk Cleopatra yang merancang untuk pergi ke Rome. Apabila Cleopatra dengan anaknya Caesarion hadir ke Rome, mereka telah duduk di atas model Sphinx yang berwarna hitam. Walaupun Sphinx ini bukan Sphinx yang sebenarnya, tetapi juga membawakan seni bina Egypt kepada kita. Sphinx merupakan bangunan yang mempunyai kepala manusia, sarap helang dan badan singa. Dan seni bina ini juga merupakan salah satu warisan masa Egypt dulu. Unsur-unsur ketamadunan ketiga adalah bidang politik. Dalam bidang politik, Caesar menobatkan Cleopatra sebagai Ratu Mesir pada 47 SM dan dia memberitahunya bahawa dia memimpin untuk memerintah Dura bersamanya. Apabila Caesar diisytiharkan sebagai diktator Mesir selama setahun, dia mempercayai Mark Antony untuk menjaga Rome semasa dia tinggal di Mesir. Caesar dan Cleopatra mempunyai seorang anak lelaki pada masa ini, Caesarion, yang diterima secara terbuka dan dikatakan meneruskan legasi Caesar. Walaupun rakyat Mesir percaya perkahwinan itu adalah perkataan politik, bukan kerana cinta. Apabila Caesar pulang ke Rome, dan orang Rome serta senat tidak menyukai idea untuk memanggil Caesar diktator kerana ia mengingatkan mereka terlalu banyak gelaran raja. Apabila masa dinamakan sekutu rasmi Rome, Cleopatra dan Caesarion datang ke bandar itu. Sudah 2 tahun pasangan itu tidak berjumpa, tetapi Caesar mengadakan majlis besar dan perhimpunan untuk ketibaan mereka yang besar. Cleopatra dianggumi oleh orang Rome dan Antony berkata permaisuri telah menakutkan orang Rome. Di samping itu, bidang ekonomi ialah satu unsur kedatangan. Pada hari perdagangan, Caesar tiba di Alexandria, ibu kota Mesir ketika itu. Dia bertemu dengan Ptolemy remaja yang sering dikelilingi oleh rombongan menteri dan penasihat, yang nampaknya melakukan kebanyakan pemikiran dan membuat keputusan untuknya. Dalam filem mempunyai minyak zaitun dan arak samos. Kegiatan ekonomi utama ialah pertanian, perdagangan dan pengusahaan. Mesir terkenal dengan kegiatan pertanian kerana lembah Sungai Nil memberikan tanah yang subur dan anugerah Allah yang tidak ternilai memandangkan kawasan sekitarnya yang lain merupakan kawasan padang pasir yang tidak memberikan apa-apa hasil. Pada mulanya, penduduk tamadun Sungai Nil ini mengusahakan rami, gandum, barley, flax, sayur-sayuran, kacang, lobak, kumar, menanam pokok iris, ternakan kambing, biri-biri dan lembu hanya untuk sara diri. Sekarang saya nak cakap lindungi negara daripada pelihara Rom. Octavian pergi untuk merunding dengan Cleopatra. Dia boleh mengekalkan kuasa Cleopatra, tetapi Mesir perlu dimasukkan ke dalam ibu kota Rom. Siapa tahu Cleopatra bersedia untuk mati kerana cinta, mengambil alasan dan memilih untuk membunuh diri dengan ular berbisa. Unsur yang keenam adalah penguasaan takhta. Semasa Caesar mengarahkan angkatan Mesir di Makkah supaya dia boleh menguasai pelabuhan, Cleopatra dengan perasaan marah berhadap dengannya. Tetapi Caesar enggan menarik puteranya balik dari pertempuran. Caesar juga telah menjatuhkan hukuman mati ke atas pegawai istana Ptolemy kerana cuba membunuh tuannya. Selepas 2 tahun, Caesar telah dijadikan diktator seumur hidup. Octavian, iaitu anak saudara Caesar, telah dinamakan sebagai warisnya sebagai anaknya sendiri. Unsur yang ketujuh adalah pertabalan. Pada tahun 51 SM, apabila Ptolemy yang ketujuh mangkat,
Perkara yang mengejutkan adalah dia berkongsi takdir dengan adiknya, yang masih berusia 10 tahun. Menurut undang-undang Mesir, Cleopatra telah dipaksa berkahwin dengan keturunannya sendiri. Dia menerima tanpa terlalu pertimbangkan kerana dia menerima takdir tersebut dengan cabaran yang sudah terikat bersama. Cleopatra ingin mengelakkan Mesir daripada dijajah oleh Rom dan berharap agar dapat menakluk semua jajahan leluhurnya. Baginda keturunan dari Yunani lahir pada awal 69 sejak Masehi dan juga anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Baginda telah menerima sukatan kurikulum yang termaju di Yunani dan juga diberikan pendidikan yang tertinggi. Selain itu, Baginda merupakan Ptolemy yang pertama untuk belajar bahasa Mesir. Sebelum itu, bahasa Yunani telah digunakan dan penterjemah diubah. Cleopatra dikatakan menguasai 9 bahasa tidak termasuk bahasa Latin. Baginda juga pakar perniagaan dan matematik. Kepintaran Baginda juga dihormati oleh seluruh rakyat. Seterusnya, salah satu faktor kemerosotan dinasti Ptolemaic adalah perang saudara antara Cleopatra dengan adiknya Ptolemy ke-13. Dalam filem ini, ayah mereka telah menyatakan hasratnya untuk Cleopatra berkahwin dengan adiknya dan memerintah wasiat bersama-sama. Oleh itu, mereka telah berkahwin selepas kematian ayah mereka. Tetapi hubungan mereka tidak kekal dan memburuk dengan cepat. Selepas itu, kuasa Cleopatra telah diluncurkan oleh adiknya, tetapi dia enggan untuk dengan keputusan ini. Oleh itu, dia telah melarikan diri dan cuba mengumpulkan tentera dan merebut semula akta dari adiknya. Dalam masa ini, dia telah berjumpa dengan Julius Caesar yang datang ke Rom untuk mencari Pompei, dan Caesar juga membenarkan diri dan memberikan sokongan tentera kepada Cleopatra. Julius Caesar telah melawan dengan tentera Ptolemy dan berjaya membunuhkannya dalam perang yang bernama Battle of Neum. Selain itu, mengkhianati daripada Seneca, Senat bersiap untuk mengundi sama ada untuk menganugerahkan kuasa tambahan kerana Caesar untuk Republik. Walaupun diberi amaran daripada isterinya, Calpurnia dan Cleopatra, dia yakin akan kemenangannya. Malangnya, dia mati ditikam oleh beberapa orang Seneca. Sebelum kematian Caesar, beliau tidak mewariskan titel kepada Cleopatra maupun Caesarion, tetapi kepada cucu saudaranya Octavian. Cleopatra berlayak semula ke Rom dengan hati yang terluka. Tanpa sokongan orang Rom, Cleopatra kini terpaksa mempertahankan pemerintahan untuk dirinya dan anaknya dan baginda sedaya upaya merancang untuk menguasaikan dunia Mediterranean. Faktor kemerosotan yang ketiga ialah kematian Cleopatra. Selepas kematian Julius Caesar, Cleopatra telah menjalinkan hubungan dengan Antony yang merupakan saudara Caesar. Pertindakan ini telah menimbulkan kemarahan Rom yang menyebabkan Octavian mengisytiharkan perang terhadap Antony dan Cleopatra. Dalam filem ini, Antony telah kalah dalam kedua-dua perang dengan Octavian. Selepas itu, Antony cuba membunuh diri dengan pedangnya, tetapi dia tidak mati serta-merta. Tentera yang tinggal bawa dia ke makam di mana Cleopatra telah menggurungkan dirinya. Cleopatra mengetahui bahawa Octavian tidak akan membiarkan dia kerana Antony sudah mati dan tiada orang lain yang boleh menyelamatkannya dari Octavian. Oleh itu, dia membuat keputusan untuk membunuh dirinya. Perpustakaan Alexandria yang terbakar. Ia merambah melalui kekacauan Alexandria, membakar perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria adalah perpustakaan terbesar yang paling lengkap di dunia. Banyak manuskrip asli yang terkenal di perpustakaan serta terjemahan Yunani pertama Perjanjian Lama telah hilang semasa perang. Faktor kemerosotan yang terakhir adalah Cleopatra dan Antony. Di Rom, dua kuasa telah menguasai takhta Caesar, iaitu Octavius yang masih berusia 19 tahun. Saudara Julius Caesar dan Mark Antony, pembantu Caesar yang paling dipercayai. Mereka membagikan empayar jajahan Caesar dengan Octavius mengambil bahagian barat Eropah yang agak sejuk dan Mark Antony mengambil bahagian barat Eropah yang subur berhampiran Mesir. Setelah mendapat bahagiannya dengan segera, Mark Antony mengumpulkan wang untuk para tenteranya di jajahan baru itu. Sewaktu beliau memasuki jajahan barunya, beliau digelar Dionysus baru iaitu Dewa Wind, kegarahan dan keabadian masyarakat Yunani purba. Pada musim bunga 37 sejak Masehi, Antony berada di Syria untuk menakluk Parthia. Walau bagaimanapun, Antony kalah dengan 3/4 telah terkorban. Apa jua keadaan Antony, satu-satu sekutu yang ada dan boleh dipercayai ketika itu. Tetapi keadaannya tidak dapat merealisasikan impian Cleopatra.
Pengajaran yang kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan seharian ialah kita haruslah mengamalkan hubungan baik dengan semua orang. Hal ini kerana Cleopatra tidak dapat menguasai Egypt dan membangunkan kerajaannya tanpa bantuan Caesar dan Mark Antony. Minatnya diambil kira kerana beliau mendapat sokongan orang Rom yang berpangkat tinggi. Begitu jugalah dengan dunia sekarang. Kerajaan haruslah menjamin hubungan baik dengan negara lain untuk menjamin kemerdekaan Malaysia. Pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian adalah kita perlu mempunyai tahap pendidikan yang bagus. Sebagai contoh, Cleopatra mempunyai tahap pendidikan yang kuat dan dia juga telah menguasai 9 bahasa termasuk matematik dan perniagaan. Dia juga mendapat penghormatan untuk kepintarannya dari seluruh rakyat. Pengajaran yang terakhir boleh diamalkan dalam kehidupan seharian adalah sanggup berani untuk menyahut cabaran. Pada tahun 51 SM, Ptolemy 12 telah mengangkat dan takhta telah diwariskan kepada baginda yang masih berusia 18 tahun dan berkongsi takhta dengan adiknya Ptolemy 13 yang masih berusia lebih kurang 10 tahun. Cleopatra telah dipaksa kahwin dengan saudaranya sendiri kerana dia sanggup berkorban demi mempertahankan warisan nenek moyangnya. Dia menerima takhta itu dengan cabaran yang terikat bersamanya kerana dia ingin mengekalkan Mesir dari dijajah oleh Rom dan berharap agar dapat menangguh semula jajahan leluhurnya. Itu adalah pembentangan daripada kumpulan kita. Sekian, terima kasih.